Betul, saya bangkit di bawah Peraturan 14, Aturan Mesyuarat, Peraturan 14 khususnya 1G yang berkaitan dengan apa yang berlaku semalam di dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Ketua, semalam kita dengar ada kenyataan dibuat oleh Menteri Undang-Undang bahawa Kabinet telah pun membuat satu keputusan pada 21 hari bulan Julai untuk membatalkan ordinan-ordinan darurat seperti mana kita dengar semalam disenaraikan. Tuan Ketua, saya ingin membawa perhatian Tuan Ketua kepada peruntukan artikel 150(3) Perlembagaan Persekutuan. Dan saya ingin baca peruntukan di situ. Dan ini satu perkara yang sangat penting, Tuan Ketua. 150(3). A proclamation, minta maaf, saya baca bahasa Inggeris. A proclamation of emergency and any ordinance promulgated under Clause 2B shall, Tuan Ketua, be laid before both houses of Parliament and, if not sooner revoked, shall cease to have effect if resolutions are passed by both houses annulling such proclamation ordinance, but without prejudice to anything previously done by virtue thereof or the power of the Yang di-Pertuan Agong to issue a new proclamation under Clause 1 or promulgate any ordinance under Clause 2B. Jadi perkataan yang material dalam peruntukan ini, Tuan Ketua, adalah perkataan revoke. If not sooner revoke. Jadi soal dia, apakah maksud revoke? Semalam kita dengar Menteri menyatakan bahawa keputusan dibuat dan dibatalkan oleh Kabinet. Dan saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada dua kes. Kes pertama, Tuan Ketua, adalah kes Teh Cheng Poh lawan Public Prosecutor. Dan ini satu keputusan Privy Council dalam tahun 1979. The citation is 1979 1 MLJ page 50. Dan ini adalah keputusan yang diumumkan oleh Lord Diplock masa itu. Ini adalah satu rayuan daripada Malaysia. Dan juga mengaitkan soal berkenaan dengan takrifan yang diberikan kepada perkataan revoke di dalam artikel 150(3) tersebut. Nah, ini apa yang disebut oleh mahkamah tersebut. It does not appear, Tuan Ketua, that the proclamation of that emergency was ever expressly revoked, nor was it annulled by resolutions passed by both houses of Parliament under Article 1503 of the Federal Constitution. Nah, ini penting. The power, Tuan Ketua, to revoke, however, like the power to issue a proclamation of emergency, vests in the Yang di-Pertuan Agong. Itu kes dalam tahun 97. Kemudian kita ada lagi satu kes dalam tahun 77, kes Mahkamah Persekutuan. Dan inilah kes the application of Tan Boon Let and others versus Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Malaysia and others, di mana masa itu Lord President Sufian delivering judgment, beliau mengatakan seperti berikut dan saya baca Tuan Yang Ketua. The fact that the ordinance has not been reenacted as an act of parliament is equally irrelevant. As Tuan Ketua, the ordinance must necessarily, by the express provisions of the Constitution, continue to have effect until such time as either Parliament resolves otherwise, unless sooner revoked by His Majesty under Article 1503. Jadi, kepada saya, Tuan Ketua, ini satu soalan yang sangat penting dan melibatkan satu isu yang melibatkan kepentingan umum. Kerana kita nak tahu, adakah atau tidak apa yang berlaku pada 21 hari bulan Julai diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong? Adakah ianya mengikut prosedur yang tertera di dalam Perlembagaan Persekutuan? Ini satu perkara yang cukup penting dan saya minta supaya ia ini dijawab kerana apa yang kita ada hari ini dan untuk 2 hari atau 3 hari yang akan datang adalah penerangan berkenaan dengan ordinan-ordinan yang telah pun digubal melalui proklamasi tersebut. Yang kononnya telah pun ditarik balik, dibatalkan tetapi kita tidak ada senarai. Ordinan-ordinan mana yang telah pun dibatalkan, apakah kesan dia dan sebagainya. And I think that's what rakyat nak tahu. Sekiranya telah pun dibatalkan, kenapa kita tidak maklumkan? Kenapa tidak ada diletakkan di meja setiap ahli parlimen supaya kita dapat tahu secara spesifik bila ianya dibatalkan, siapa membuat keputusan, adakah ikut peraturan dan kesan dia terhadap ordinan-ordinan itu khususnya kepada rakyat umum di luar sana. Saya minta penjelasan Tuan Ketua.